وجعل فيها قرة عين سيد المرسلين وركنا من أركان الدين وجعل فيها جنة العاجلة للمحبين ومعدن أسرار العاشقين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أما بعد، إخوان المسلمين رحمكم الله، أولا أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, pada tengah hari ini kita telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berada dalam taman-taman syurga, berada dalam majlis ilmu. Rasulullah menggambarkan kita berada dalam taman syurga di dunia ini, terutama bila kita berada dalam majlis-majlis ilmu, mengingati kebesaran dan kepentingan ilmu-ilmu Allah, terutama ilmu-ilmu agama yang akan membawa kita kepada ketepatan, kesahihan di dalam kita menjalankan titah perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Salawat dan salam kecintaan, penuh kerinduan tidak pernah kita lupakan tertuju kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang dijanjikan oleh Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak kita akan menemui, akan memperolehi apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, untuk mempersingkat masa, kita langsung saja untuk membincangkan tentang kandungan kitab Munyatul Musalli, kitab yang bermaksud idaman untuk orang-orang yang solat. Apakah idaman orang-orang yang solat? Apa yang menjadi idaman yang kita idam-idamkan bila kita solat? Tidak lain adalah kita mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, maka mau tidak mau kita mesti mengikuti syariat Allah. Nah, di antara syariat-syariat yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terpenting, yang mula-mula difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan malahan pensyariatannya begitu hebat, Rasulullah dipanggil daripada bumi naik ke langit, tak tanggung-tanggung. Bukan langit pertama, langit ketujuh, tak tanggung-tanggung, naik lagi, melepasi Sidratil Muntaha. Jarak antara Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah gambarkan dalam surah An-Najm, fakana qaba qausaini aw adna. Jarak antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah ketika itu hanya berjarak 2 busur anak panah. Untuk apa? Salah satu di antaranya adalah untuk menerima perintah solat. Jadi ini yang kita kena rasakan, betapa pentingnya solat dari, sehingga Allah perlu panggil Rasulullah, Rasul junjungannya, naik ke atas untuk terima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hand to hand ke hand in hand? Taklah. Yang pentingnya Allah bagi langsung dari tangan Allah kepada tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita rasakan macam ini, baru kita rasakan kehebatan solat.
Sehingga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan al-Quran solat tadi dalam ayat yang ke-45 surah Al-Ankabut. Allah perintahkan wa aqimis solat, arahan dengan penuh kasih sayang. Walaupun arahan ini perintah, tetapi perintah yang disertai dengan kasih sayang. Tegakkanlah olehmu solat, wahai hamba-hambaku. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Karena sembahyang yang kamu tegakkan itu, dia akan mempunyai suatu kehebatan. Dia mampu tanha, menegah pelakunya daripada melakukan kejahatan dan pekerjaan-pekerjaan yang mungkar. Wa la dzikrullahi akbar, dan sesungguhnya mengingati Allah itu adalah akbar, terlebih besar. Macam itulah Jadi pentingnya kitab yang kecil, yang tipis ini, tapi menjelaskan kepada kita tentang muhimmah, kepentingan daripada ibadah solat. Okey, kita sudah jelaskan pada bulan lepas. Hari ini kita nak teruskan sambungan, atau mungkin sedikit apersepsi lah. Apersepsi ini bahasa Jawa, dia maksudnya ulang kaji sedikit. Bahasa Tamilnya sari baru. Bahasa Arabnya murajaah. Baiklah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda yang berbunyi sallu kama raaitumuni usalli. Sallu, sembahyanglah kamu, maknanya laksanakan kaifiatus salat. Semenjak daripada mula kamu berqasad, berniat takbiratul ihram sampai dengan salam, itu namanya solatlah kamu. Kama, sebagaimana kamu tengok aku solat. Jadi macam mana soal kaifiatus solat ni banyak diperhatikan oleh para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim. Tentang macam mana pergerakan Rasulullah, bermula daripada pergerakan mengangkat takbir, meletakkan tangan, kemudian macam mana cara Rasulullah menundukkan kepalanya, macam mana Rasulullah mula bertakbir untuk rukuk, bangkit daripada rukuk. Kesemuanya diperhatikan oleh para sahabat. Kadang-kadang sebahagian daripada cara Rasulullah membaca agak lebih kuat sedikit, supaya para sahabat tahu, ketika ini Rasulullah baca ni, ketika Rasulullah rukuk, Rasulullah akan baca ni. Dan kalau ada para sahabat yang masih belum pasti apa yang dibaca Rasulullah, maka para sahabat ini akan terus bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas baginda solat. Ini maknanya kama raaitumuni usalli. Ada orang kata, ustaz, solat mesti muni usalli, dia kata. Ini bukan bahasa Jawa. Ra'aitu muni usalli, dia kata. Ini bahasa Arab. Ra'aitu sebagaimana kamu tengok aku, ra'aitumu ni, sebagaimana kamu tengok aku. Usalli. Jadi maknanya cara melakukan solat mesti dah intibak kepada kaifiatus sifatus salatun nabi. Macam mana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan solat. Ini sudah kita bincangkan pada bulan pada tahun lepas, tahun lepas 2015. Okey, kita bincang tentang rupa solat. Maaf kalimat sembahyang kita langsung pindah. Sebab sembahyang ini berbau Hinduism sikit. Kita nak tukar kepada solat, bahasa asalnya. Kemudian maka adalah solat itu adalah baginya rupa yang zahir, yang nampak.
yang kita lakukan secara zahiriah, ya, yang sempurna, maka yaitu ada syaratnya. Ya. Syarat itu diumpamakan sebagai roh, ya, roh daripada solat. Ustaz, solat ni macam kita? Ya tidak. Tapi dia ada ruh, ada jiwa daripada solat. Ya. Maka rukunnya, ya, seperti kepala dan badan. Ya. Jadi ada ruh dalam solat tadi. Ya. Ada rukunnya, diumpamakan rukun solat tadi dibagaikan sebagai kepala dan badan. Ya. Ada yang namanya sunat ab'ad. Ya. Sunat-sunat ab'ad dalam solat ini diumpamakan macam anggota-anggota jawarih badan kita. Kalau ada kepala, ada badan, tangan, kaki, tak ada macam mana. Jadi kepala badan itu macam rukun. Ya. Jawarih anggota-anggotanya seperti dikatakan, diumpamakan sebagai sunat ab'ad. Dan ada lagi satu sunnah namanya sunnah hay'ah atau sunnah hay'at, seperti dia punya bulu dan perhiasannya. Ya, jadi maknanya ada ornamentation je lah ya. Kalau kita beli kereta kan, sebiji kereta tu ada kilang, dia tak ada apa namanya tu, hiasan-hiasan apa namanya? Aksesori. Ya. Kita nak letak aksesori je lah kalau cantik-cantik. Jadi aksesoris pada kereta tu diumpamakan macam sunat hayat dalam solat ni. Jadi ada dia punya aksesorisnya, jadi mencantikkan solat tadi. Kita bincang kemudian. Baik. Dan ada baginya rupa hakikat yang batin. Jadi ada yang zahir, ada yang batin. Dan malahan dikatakan tiada sempurna bagi solat dan tiada tamam. Ya, tiada sempurna melainkan dengan mendirikan ianya keduanya sekali. Jadi ada rupa hakikat zahir, ya, ada rupa hakikat batin. Rupa hakikat zahir dan batin ini kena ada pada saat kita menegakkan solat. Tanpa kedua-duanya bagaikan lagu tanpa irama, ya. Atau kan bagaikan irama tanpa lagu. Begitulah ya. Jadi harus ada kedua-duanya sama sekali. Baik, maka adapun rupanya yang zahir, apa tu? Maka iaitu seperti bila seseorang ini dia qiyam, dia berdiri, kemudian dia takbir, ya, dia membaca Al-Fatihah, ya, kemudian dia rukuk, ya, kemudian dia i'tidal, kemudian dia sujud, ya, dia duduk antara dua sujud, ya, kemudian dia duduk tasyahud dan duduk tahiyat dan salam. Inilah yang disebutkan sebagai rupa zahir. Ya. Jadi tak boleh orang katakan dah solat dah bila dalam hati. Ini pembohong besar yang macam ni. Ya. Dah solat dah zikir dia kata. Kenapa? Karena ada yang mengatakan wa aqimis salata li zikri. Dia cuba untuk mentafsirkan ayat ini. Dan tegakkanlah oleh kamu solat untuk zikir kepadaku. Dia mengatakan Allah perintahkan kita solat, matlamatnya tujuannya zikir. Saya langsung zikir kepada Allah, langsung sampai kepada matlamat, tak perlu alat. Ini orang-orang ajaran sesat macam ni, tuan-tuan sekalian. Ya. Saya pernah jumpa orang macam ni. Ya. Berdebat dengan saya, ya.
Saya kata kau ni kena belajar ilmu tafsir lah. Jangan baca terjemah saja. Tengok ilmu tafsir, macam mana asbabun nuzulnya, macam mana penerangan daripada Rasulullah, baru kita faham. Dia kata kalau nak faham Ustaz, jumpa dengan guru saya. Dia punya kerja buka pukul 3 malam. Dia kata, ya Allah, exclusive member. Dia kata. Saya kata Rasulullah tak pernah melakukan seperti apa yang Tuan Guru kau ajarkan. Ingat pada Allah, zikir Allah, 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 Allah. Lepas tu sembahyang subuh tak sembahyang, zuhur, asar, maghrib, isya. Tidak, ada kata sembahyang, solat tadi kan matlamatnya zikir kepada Allah. Jadi kalau sudah zikir, tak perlu ayat. Zaman moden ni banyak pengikut macam ni. Terutama orang-orang yang malas sembahyang. Orangnya malas sembahyang, dia nak ambil shortcut saja. Zikir saja kemudian dah. Jadi maknanya begitulah ya. Jadi ada pun hakikat yang batin pula. Ayah tak nampak ni. Tapi jangan tuan-tuan kata tak nampak. Allah nampak. Ya. Karena yang kita sembah ni dalam solat adalah Allah. Ya. Ada pun hakikat batin, maka seumpama khusyuk. Khusyuk ni. Ya. Hadir hati. Khusyuk yakni hudurul qalb, hadirnya hati dan sempurnanya keikhlasan. Berat. Ya. Kalau kita baca ni kadang-kadang kita tak faham. Tetapi tidak ada yang berat melainkan ianya akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang penting bila kita solat, kita tahu yang kita nak sembah ini adalah Allah. Maka harus ada kesengajaan hati. Namanya adanya kehadiran hati. Ya. Dan kesempurnaan ikhlas. Without pressure, tanpa dengan satu tekanan daripada mana-mana pihak. Kalau ada tekanan, bermakna kita tidak ikhlas. Ya. Sehingga keikhlasan ini digambarkan oleh Allah dalam surah Al-Ikhlas. Ya. Tuan-tuan tengok surah Al-Ikhlas, ada kalimat ikhlas tak? Tak ada kan? Dalam surah An-Nas ada tu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, disebut An-Nas tadi. Dalam surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Dalam surah Ikhlas ada. Jadi menunjukkan surah Ikhlas itu betul-betul ikhlas. Karena tidak ada satu kalimat ikhlas pun yang termaktub dalam surah Al-Ikhlas. Tak payah tanya Imam Basri. Harus ada kesempurnaan ikhlas dan tazallulan. Tazallulan ni kita kena, orang jauh kata humble, merendah diri. Yang kita sembah ni Allah. Kita bukan datang di rumah sultan. Kita bukan datang di rumah raja. Kadang-kadang kita lebih rasa khuduk ni bila pergi ke rumah tuanku sultan. Rasanya nak tengok wajah sultan pun takut. Takut apa? Takut derhaka. Ini yang kita berada di surah Al-Barakah ni, ya. Atau surah tu hanya perempuan kurma saja, tak ada aircon, tak ada lampu. Tetapi itulah rumah Allah. Rumah Allah di dunia ni namanya masjid atau surah. Kita berada di rumah Al-Malikul Haqqul Mubin. Kita berada di rumah Fatirus Samawati wal Ardh, yang menciptakan langit dan bumi. Ya. Jadi wajib dalam segi ilmu tasawuf harus ada sifat tazallulan, merendahkan diri, dan tafahum, ya, ada faham. Ya. Kita memahami. Ya. Memahami bagi apa? Bagi ma'ani qiraah. Jadi untuk kita nak dapat tazallul, nak dapat khusyuk, jalan yang paling ringkas adalah kita faham apa yang kita baca. Ya. Sejak daripada Allahu Akbar, ya.
Macam mana kita nak jadi khusyuk? Di samping dengan harus ada tadallul, usahakan kita dapat faham setiap qiraat yang kita baca, bermula daripada bacaan-bacaan doa iftitah. Ustaz, macam mana kita nak faham? Belajar. Kalau kita boleh belajar bahasa Inggeris, bahasa Perancis, bahasa Jepun, bahasa Jepun, takkan bahasa ahli surga kita tak nak belajar. Ya. Rasulullah mengatakan belajarlah bahasa Arab. Sesungguhnya bahasa itu adalah bahasa ahli surga. Ya. Jadi kalau pegawai kaki tangan bank rakyat nak masuk surga, wajib belajar bahasa Arab. Terutama bahasa yang kita gunakan di dalam pertuturan kita solat menyembah Allah Subhanahu wa taala. Usahakan jadi belajar baca solat tadi sebelum solat. Ya, ambil masa dalam setengah jam ke, kalau perlu ada ustaz yang datang khas ya untuk mengajar tentang tahsinus solat, majulah ustaz. Tak apa maju. Ya. Kita dah jadi bapak-bapak budak ya, ada yang macam aku jadi datuk budak pula kan dia. Kita kena harus sentiasa mendedahkan kelemahan kita kalau kita ternyata belum faham bacaan solat. Ya. Jangan kita malu kalau belum duduk-duduk atau anak cucu sama-sama belajar. Kadang-kadang cucu lebih pandai daripada atuk dia. Tak kisah. Ya. Yang kita nak belajar memahami bacaan-bacaan solat dan tasbih ya. Dan lainnya daripada segala sifat wazifah ni, sifat solat yang batiniah. Ya. Maka zahir solat ya, bahagian badan dan anggotanya ya. Dan batin solat adalah bagian hati dan rahasianya. Oh cantik. Dia punya kalimah falsafah ya. Dahsyat. Nanti tuan-tuan masuk ke dalam handphone tu ya. Tulis itu. Apa? Zahir solat adalah bahagian badan dan anggotanya, dan batin solat adalah bagian hati dan rahasianya. Tuan-tuan forwardkan macam tu. Dapat pahala. Dapat pahala daripada kita forwardkan benda-benda yang tak senonoh kan. Dan demikian itulah tempat Allah melihat, Allah menilik. Apa hadisnya? Ada. Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah dalam setiap pergerakan hamba-Nya, apa saja yang kita lakukan, sama ada dalam bentuk ibadah-ibadah mahdoh, ibadah khusus seperti solat, puasa, zakat, haji, zikir, baca Quran, sedekah dan segala macamnya, dan ibadah ghairu mahdoh semacam tuan-tuan bekerja di sini ya. Ibadah ghairu mahdoh, tuan-tuan bekerja dalam bidang-bidang yang disebut orang sebagai fardu kifayah ya. Ini adalah merupakan ibadah ghairu mahdoh. Dia akan menghasilkan ibadah Allah ya. Dinyatakan Nabi SAW, la yanzuru ila suwarikum, tidak tengok kepada rupa zahir kamu, wala ila ajsamikum, dan tidak tengok kepada jasad kamu. Kamu cantik ke, kamu lawa ke, kamu sadu ke, kamu bodoh ke, Allah tak tengok situ ya. Walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum, tetapi Allah Subhanahu wa taala jatuh pendidikannya, jatuh penilaiannya kepada hati kamu. Adakah hati kita ikhlas dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sedang kita lakukan tadi? Ya. Kalau dalam solat, adakah keikhlasan wujud dalam diri kita? Adakah sifat tazallul ya, humble, merendahkan diri? Adakah kita faham tentang apa yang kita lakukan tadi? Ya. Kita tidak mau kita solat tetapi bagi orang lain solat. Kamu solat kenapa? Ya macam orang lain solat. Ya. Kita tidak ada rasa tanggungjawab, seolah-olah solat kita adalah warisan daripada ayah ibu kita.
bukan satu kefarduan. Ibarat orang lain kata solat ni sebagai satu kebiasaan. Ya. Jadikan solat sebagai satu keperluan. Kita perlukan solat. Kalau kita tak solat, rasa jiwa kita kosong. Rasa it must be something wrong. Itulah. Ada sesuatu yang tak kena. Kenapalah hatiku gelisah? Oh, tadi tak sembahyang subuh. Okay. Bila kita tak sembahyang subuh, tak solat subuh, mungkin kita rasa. Jadi orang yang rasa gelisah, sesat, macam mana solusinya? Dia akan cepat ambil wudu dan dia akan tegakkan solat. Ini jalan yang terbaik. Hati kita resah, gelisah, ya. Apalah ni, ya. Perasaan resah gelisah itu datang daripada Allah, dan Tuhan tidak akan tergerak di mana-mana pun gerakkan di bumi dan lain, melainkan gerak tadi digerakkan oleh Allah. Rasa gelisah, resah atau gembira, senang, ya, itu datang daripada Allah. Supaya kita jangan dipengaruhi oleh hasutan setan bila kita resah atau gelisah. Jangan kita jadi lupa diri bila kita terlalu gembira. Cari solusi yang terbaik, tegakkan solat. Ya, inilah yang dikatakan orang yang sudah sabati solat dengan dirinya. Ya, itu dikatakan. Ya, demikianlah, ya, tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik hamba-Nya. Ya, yaitu pada hati dan rahsia-rahasianya. Kalau kita tengok macam mana pandangan daripada Hujjatul Islam, ya, Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ya, ulama besar dia mengatakan umpama orang yang mendirikan rupa solat yang zahirnya saja, ya, jua tetapi lalai daripada hakikatnya. Ya. Salatnya zahirnya bagus, takbirnya sampai 5-6 kali Allah, tak jadi. Allah tak jadi. Yang pelik itu bila depan orang tak jadi. Bila tak ada orang sekali Allah Akbar. Dan orang sini tak, orang tempat lain. Orang sini insya-Allah tidak, tuan-tuan, tidak beza, sama juga. Ya. Jadi maknanya jangan kita hanya mentamamkan, menyempurnakan gerakan-gerakan solat saja, tetapi tanpa dengan penyertaan batin. Ya. Seperti umpama seseorang yang menghadiahkan bagi raja ni amat besar darjatnya, raja lah. Ya. Bukan raja gopal, itu bukan, ya. Hakikat yang batin seperti umpama seorang menghadiahkan bagi raja yang amat besar darjatnya itu akan seorang dayang cantik, Miss World, tapi dah jadi mayat. Oh, Miss World cantik, ya, tapi mati, ya, tak ada roh baginya, nak buat apa? Ya. Itu dia hadiahkan bagi raja, ya. Dan seumpama orang yang mentaksirkan, maknanya mengurangkan pada mendirikan zahir solat, maknanya dia buat solat tu cincai-cincai je, ya. Dia kata yang penting kan Allah tengok kita punya hati, Allah tak tengok kita punya zahir. Dia pun cincai-cincai solat, tak ikut kepada macam mana yang disunahkan Nabi SAW. Ya. Seumpama dia menghadiahkan kepada raja seorang dayang yang terpotong-potong anggotanya, kudung lah. Tangannya kudung, kakinya kudung, matanya pula buta. Ya. Ampun tuanku, sebab batik harap diampun, terimalah daripada batik tuanku. Apa? Ada ayam yang kudung ni, ya, tak ada tangan, tak ada kaki, badannya buta. Ya. Terimalah ya tuanku, ya tuanku, ya. Nak kena belompanan baru.
Kalau sekarang tak melompat, ditembak dia langsung dengan senaman gajah. Begitu diumpamakan Imam Al-Ghazali bila kita mencincai-cincaikan hakikat batin dan mencincai bahasa dalam DBP pun tak ada ya. Yang ada cincau, cincai tak ada. Tapi macam tu maksudnya. Kita tak sempurnakan hakikat zahir dan batin dalam kita laksanakan solat. Sedangkan yang kita hadapinya adalah Al-Malikul Haqqul Mubin, Maliki Yaumiddin. Tetapi kita tidak laksanakan solat mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ittiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka adalah dia ni orang yang menghadiahkan dia. Dahulunya akan mentelentangkan keduanya akan diri keduanya. Maknanya raja tentu akan murka dan menyiksanya kerana marah, kerana keduanya itu menghinakan bagi menghormati kerajaan baginda dan meringankan oleh keduanya hak kerajaan baginda. Maknanya macam tu lah kan. Bila tuanku dapat orang yang menghadiahkan seorang dayang yang cantik tapi dah jadi mayat. Satu lagi dayang yang hidup tapi hudung tangan kakinya matanya buta untuk dipersembahkan pada tuanku. Begitulah Imam Al-Ghazali mengumpamakan bila kita salat tanpa menghadirkan hakikat zahiran dan hakikat batinan. Tentu Allah Subhanahu wa taala tentu akan marah. Tidak akan menerima salat yang kita lakukan. Kemudian katanya, maka tilik oleh. Maknanya lakukan muhasabah, lakukan introspeksi. Yang kamu hadiahkan salat kamu kepada Tuhan kamu. Don't do it. Maknanya jangan lakukan seperti itu. Dalam kitab tak ada, Ustaz terjemahkan je. Dan takut olehmu kemudian, khawatir kita kalau kita lakukan solat cincai-cincai saja. Sekarang ni kita tak rasa, nanti bila kita di alam barzah, awwalu ma yuhasabu bihil abdu, nanti di alam mahsyar, Yaumal Qiyamah as-salat. Pertama-tama perkara yang akan dihisap, yang akan ditilik oleh para malaikat kepada hamba-hambanya, hamba-hamba Allah ni. Yang pertama-tama solat. Malaikat akan tengok solat kita macam mana. Ada tak khusyuknya, ada tak hudurul qalbinya, ada tak bacaannya elok, adakah pergerakannya penuh dengan hormat kepada Allah. Fa'in salu'at fasalu'a sa'iru amalih. Maka jika malaikat menilai solat hamba tadi baik, saluhat, solatnya cantik, dia punya gerakan solatnya bagus, bacaannya pun juga khusyuk dan tawaduk, pergerakannya penuh dengan sopan santun. Fasaluha sa'iru amali, maka akan dikira baiklah seluruh amal ibadah. Neraca pertama yang akan dinilai oleh malaikat atas arahan Allah solat. Solatnya okey, akan dikira okeylah amal ibadah yang lainnya. Wa in fasadat fa fasada sa'iru amali, maka jika silapnya solatnya KO, maka dikira KO ibadahnya. Solat yang baik, dia akan memberikan pengaruh yang positif kepada setiap pergerakan kerja kita. Tetapi bila kita tak jaga solat dengan baik, kita hanya jaga zahirnya, batin tak jaga. Kita hanya jaga batinnya, zahir tak jaga, maka dikatakan solat kita ni tak sempurna, ghairu tamam, tak sempurna. Begitulah.
Maka hendaklah engkau ketahui akan kadar. Kita nak tahu ni, apakah kadar yang terbesar sebagai sebesar-besar nikmat Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan, menganugerahkan Tuhanmu, yakni Allah, akan segala hamba, yakni kita ni lah hamba-hamba Allah. Apa yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya ini? Salat 5 waktu. Jadi mana salat 5 waktu ni dia bukan kefarduan saja, tetapi kalau kita rasakan dia adalah merupakan anugerah. Bersyukur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun pada awalnya Allah perintahkan khamsina awqatis solat, 50 waktu solat. Suka Nabi 50. Best. Bila turun-turun jumpa Nabi Musa. Ya Muhammad, apa yang telah Allah berikan kepadamu dan umatmu? Setelah mengatakan Allah hadiahkan kepadaku dan umatku 50 waktu solat. Ya Muhammad, aku Nabi yang besar, umatku pun besar-besar, umur kami panjang-panjang, itu pun tak mampu nak lakukan 50 waktu solat. Ya Muhammad, kau naik dah, minta pada Allah supaya Allah berikan keringanan. Jadi kerana Rasulullah ni seorang Nabi yang begitu menghormati kepada seniornya, dia pun naiklah. Turun 5. Nabi Musa lagi minta lagi diskaun. Tak kuat engkau ya Muhammad. Engkau mungkin kuat, tapi umatmu. Akhirnya diringkaskan sampai 9 kali turun naik. Last 5 kan? Last 5 ya. Itu pun kata Nabi Allah Musa, tolong naik lagi ya Muhammad. Tolong naik lagi. Kata Rasulullah, aku dah malu ya Musa ya. Allah mengatakan, ya Muhammad, this is last but not least. Ini 5 ni tak boleh tawar-tawar lagi. Tetapi fadilatnya apa? Bila engkau dan umatmu laksanakan solat ini dengan penuh dengan baik, maka pahalanya sama seperti engkau dan umatmu melakukan 50 solat, 50 waktu solat. Jadi kita di umat Rasulullah SAW ni, bila kita 5 waktu ni, 5 waktu saja. Ini yang tak termasuk yang sunat-sunat lah. 5 waktu ni dapat kita laksanakan perfect 10 zahiran wa batinan ya. Maka pahala yang dijanjikan oleh Allah melalui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapat pahala seolah-olah kita melakukan 50 ya waktu solat ya. Itu pun ada jamaah tanya, Ustaz, kenapa Rasulullah tak naik lagi Ustaz? Kalau Rasulullah naik lagi kan langsung Allah kata tak payah sembahyang kan? Ini orang yang memang malas sembahyang ni kan, malas solat ni. Kenapa Rasulullah naik? Kalau Rasulullah naik kan langsung Allah kata tak payah solat. Begitulah yang kita kena harus rasakan, tuan-tuan dan puan-puan ikhwanul muslimin. Kita rasakan solat ni anugerah. Jangan jadikan solat sebagai satu semata-mata kefarduan. Jangan jadikan dia sebagai kewajiban. Rasakan solat ini sebagai satu keperluan. Kita perlukan solat. Begitulah kalau kita rasakan seperti barang yang disebut pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya bersabda baginda, ma utiya abdun fid dunya khairan min ayyuzana lahu fi rak'ataini yusallihima. Tiada diberi akan seorang hamba di dalam dunia yang terlebih kebaikan, yang terlebih baik daripada bila dia diizinkan baginya pada mengerjakan 2 rakaat yang disolatkan akan kedua. Jadi maknanya Allah nak berikan hambanya kebaikan
Dan kebaikan itu terletak bila seseorang hamba tadi mampu melaksanakan hanya 2 rakaat solat saja. Ya. Begitulah hebatnya ya solat ini ya. Diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dan ada hadis yang agak panjang tentang sekalian, tapi saya tak boleh, kenapa? Ustaz berakhir tempat ini Ustaz. Kalau Ustaz tak berhenti, Ustaz punya tayang kerani kita panjangkan. Sudah. Ya. Jadi hadis yang panjang ini insya-Allah ya, kita akan jelaskan pada bulan depan ya, bulan Februari insya-Allah ya. Dalam tempat yang sama, dalam waktu dan gelombang yang sama, dan pada akhirnya majulah sukan untuk negara. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidina wa liwalidikum wa lisairil muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. ربنا جعلنا مقيم الصلاة ربنا جعلنا مقيم الصلاة ربنا جعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اختم آجالنا بحسن الخاتمة ولا تختم آجالنا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.